Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jamaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayah. Allah berikan ruang kesempatan untuk kita bertemu pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan kepada kita bersama. Hadirin mukminin sekalian, sudah tentu kita berada di penghujung Ramadan. Benda yang sering diperingatkan kepada kita, seperti mana saranan yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang amalan dan bacaan terbaik, khususnya pada hari-hari hujung Ramadan, maka Nabi mengajarkan satu doa yang ringkas tetapi padat maksudnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf, Engkau suka untuk memberi maaf, maka ampun dan maafkan aku. Doa yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, dan doa itu juga diajar kepada kita untuk kita banyakkan membacanya, khusus pada hari-hari akhir Ramadan, kerana sasaran dan tujuan Ramadan yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanyalah untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, hari ini kita berada pada hari ke-25 Ramadan. Dalam Al-Quran, pada juzuk yang ke-25 terdapat 3 surah. Juzuk 25 ada 3 surah, iaitulah bermula dengan surah Asy-Syura, kemudian surah Az-Zukhruf, dan seterusnya surah Ad-Dukhan. Ada 3 surah. InsyaAllah pada pagi ini dalam masa yang ringkas, saya nak bawa untuk kita perhati sikit intisari tadabbur umum kita kepada satu surah daripada salah satu daripada surah yang berada pada juzuk 25, iaitulah yang saya pilih, surah Ad-Dukhan. Saya sebut tadi dalam juzuk 25 ada 3 surah, Asy-Syura, Az-Zukhruf dan Ad-Dukhan. Untuk sesi tadabbur ringkas kita pada pagi ini, kita cuba tengok surah Ad-Dukhan, iaitulah surah yang ke-44 dari tertib surah Al-Quran, dan dia mempunyai 59 ayat. Hampir sepakat ahli Al-Quran menyatakan dia merupakan surah yang diturunkan sebelum dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ketika Nabi masih berada di Makkah Al-Mukarramah, maka dinamakan surah itu dengan nama Makkiyah. Jadi surah ini surah Makkiyah, kedudukan dalam Al-Quran nombor 44, jumlah ayat adalah 59. Nama kepada surah ini adalah surah Ad-Dukhan. Namanya surah Ad-Dukhan kerana ada ayat ataupun ada perkataan Ad-Dukhan yang disebut dalam rangkaian ayat, maka nama itu diambil dan dijadikan sebagai nama surah. Ad-Dukhan maksudnya jerebu, maksudnya asap tebal. Dinamakan surah ini dengan surah Ad-Dukhan kerana pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika penentangan Quraisy semakin memuncak kepada baginda. Maka baginda pernah berdoa kepada Allah supaya ditimpakan sesuatu kepada orang-orang Quraisy bagi memberi peringatan kepada mereka
supaya mereka bersegera untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Antara dalam hadis Al-Bukhari disebut macam mana Nabi berdoa semoga supaya Allah timpakan kepada orang Quraisy ni kemarau seperti mana kaum Nabi Yusuf pernah kena kemarau, untuk nak bagi peringatan kepada mereka supaya peringatan itu supaya mereka balik dan mereka bertaubat serta mereka mau mengikut jalan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perkenankan permintaan Nabi. Orang Quraisy ketika zaman Mekah, mereka pernah ditimpa musibah ini. Mereka pernah ditimpa bencana ini. Akibat daripada penentangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ditimpa kemarau dan kemarau itu membawa kepada kelaparan, membawa kepada krisis makanan. Dan setiap kali mereka tengok kepada langit, mereka akan tengok ad-dukhan, jerebu tebal yang memayungi mereka sehingga membawa kepada ketakutan. Sebahagian daripada mereka terkesan dengan ketakutan ini, patah balik dan beriman kepada Nabi SAW. Tapi sebahagian besar penentang-penentang Nabi terus kekal dan selesa berada pada zon penentangan dan kekufuran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka surah ini dinamakan Suratul Dukhan sempena kejadian itu. Dan kata seorang tokoh pengkaji tafsir moden, Syekh Dr. Fadl Abbas, dia kata peristiwa Ad-Dukhan dalam Al-Quran yang dalam ayat surah Ad-Dukhan merupakan peristiwa yang terjadi ketika di Makkah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bukanlah peristiwa yang akan berlaku pula pada akhir zaman nanti. Kan akhir zaman salah satu daripada tanda besar adalah asap, jerebu tebal yang akan keluar yang menjelang hari kiamat. Jadi cerita surah Ad-Dukhan bukan cerita tentang tu. Walaupun itu akan berlaku sabit daripada hadis yang Nabi sebut tentang di antara tanda-tanda akhir zaman, ataupun disebut dengan lebih kalimah yang lebih popular dalam kitab-kitab hadis adalah hadis fitan. Hadis berkaitan dengan akhir zaman. Ya, betul ya, ada. Tapi surah ini bukan menceritakan tentang itu. Tapi surah ini menceritakan tentang apa yang pernah berlaku ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akibat daripada penentangan mereka kepada Nabi, kekufuran mereka kepada Nabi. Allah timpakan kepada orang Quraisy itu bencana yang berbentuk kemarau. Kemarau yang membawa kepada kelaparan dan krisis makanan. Tujuannya supaya mereka patah balik, supaya mereka nak beriman dengan Nabi. Tapi apa yang berlaku, sebahagian besar daripada penentang tegar Nabi seperti Abu Jahal dan lain-lain terus berada dalam kekufuran dan mereka tidak pun berpatah balik untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ini Allah Taala mulakan dengan menceritakan tentang Al-Quran dan fungsinya. Iaitulah fungsi Al-Quran memberikan peringatan kepada manusia. Allah sebut dalam ayat yang kedua, wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Allah sebut dalam ayat pertama sehingga ketiga surah Ad-Dukhan ini, Allah mula dengan Hamim wal kitabil mubin. Hamim ini ayat potong. Para ulama tafsir kata Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang lebih tahu dengan maksudnya. Wal kitabil mubin, dan demi Alkitab yang jelas, yakni Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang keberkatan, yang penuh dengan keberkatan, yang dihuraikan dalam surah Al-Qadar. Malam itu dinamakan malam Al-Qadar, yang kita memburu dan mencarinya, dan kita berdoa moga-moga Allah Ta'ala memberikan Al-Qadar itu pada kita. Malam Al-Qadar ni Allah rahsia dan Nabi rahsiakan, tak bagi tahu bila. Tujuan untuk kita cari. Dan orang yang mendirikan malam Al-Qadar paling kurang dengan salat Aisyah, kemudian salat subuh berjamaah, itu paling kuat. Kalaulah ditakdirkan malam itu ada Al-Qadar, dia akan dapat Al-Qadar, dia akan dapat kelebihannya. Walaupun dia tak tahu. Walaupun dia tak tahu pun kata malam itu Al-Qadar, tapi dia dirikan malam itu
dengan salat paling kurang salat berjamaah isyak dan subuh, ditambah lagi dengan salat malamnya, paling kurang dia akan tahu, dia akan dapat kelebihan Al-Qadar. Walaupun dia tak tahu pun, berbanding dengan orang yang tahu, dia duduk tunggu nak tengok tanda, nak tengok apa, tapi dia tak dirikan malam itu, dia tak dapat kelebihan Al-Qadar. Maka Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan, kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang diberkati. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami memberikan peringatan. Al-Quran ini fungsinya apa? Nazir, munzir, pemberi ingat. Beri ingatan, beri makluman, beri perhatian kepada manusia supaya manusia jadikan dia sebagai panduan. Itu fungsi Al-Quran. Allah mulakan surah ini dengan menjelaskan tentang Quran ini diturunkan pada malam yang penuh dengan berkat dan fungsinya adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Allah tutup surah ini pada ayat 58 dengan menyebut fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Sesungguhnya kami permudahkannya, yakni Al-Quran, dengan lisan engkau wahai Muhammad. Moga-moga manusia ambil peringatan. Allah mula dengan bagi tahu fungsi Al-Quran ini untuk beri peringatan. Allah tutup dengan ulang lagi. Moga-moga dengan apa yang Quran diturunkan ni, manusia bila baca, manusia ambil ingat. Manusia perhati dan manusia ambil ingat. Jadi Allah Ta'ala mulakan. Sebab tu kalau kita perhati dalam Al-Quran, hampir setiap surah, antara ayat awal dengan ayat hujung, dia ada munasabah. Dia ada keterikatan, dia ada kesamaan. Allah mulakan ayat ni, Allah tutup dengan ayat ni, ada tujuan. Seperti dalam surah Ad-Dukhan yang kita perhati ni, Allah mulakan dengan habaq, kata Quran ni fungsinya beri peringatan. Allah tutup dengan bagi tahu, moga-moga dengan orang yang baca Quran ni, dengan bahasa Al-Quran yang mudah untuk difahami ini, orang akan ambil peringatan. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Dia turunkan Al-Quran, dia jadikan Al-Quran itu sebagai panduan, dan dia jadikan Al-Quran ini untuk bimbing manusia, bawa manusia kepada jalan kebaikan, kejayaan dan hidayah. Allah bukan cipta manusia lalu Allah suruh cari jalan hidayah tanpa ada panduan. Allah beri Al-Quran, Allah hantar Rasul supaya manusia terbimbing dan terpimpin untuk mendapatkan hidayah. Itu semua sebahagian daripada kerahmatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Surah Ad-Dukhan dengan 59 ayat. Topik paling utama ataupun tajuk besar kepada surah Ad-Dukhan ialah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak tertipu dengan kekuasaan dan kekuatan. Ini tajuk besar. Tajuk besar surah Ad-Dukhan nak peringat manusia, jangan hampa tertipu dengan kekuatan, dengan kekuasaan yang ada. Seperti mana Quraisy tertipu dengan kekuasaan dan kekuatan yang ada pada mereka, sehingga mereka tolak mentah-mentah apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka surah ini datang dengan tema yang besar, nak bagi peringatan kat manusia. Kekuasaan sebesar mana pun, kekuatan sehebat mana pun, jangan kamu tertipu, kerana kamu adalah makhluk Allah dan kamu adalah hamba Allah azza wa jalla. Itu dia punya tema ataupun dia punya tajuk asas yang paling besar dalam surah Ad-Dukhan. Dalam surah Ad-Dukhan, antara benda yang Allah Ta'ala paparkan macam mana Fir'aun. Antara contoh yang dibawa dalam surah ini cerita Fir'aun. Kita boleh buka dalam ayat 17, ayat 31 dan beberapa ayat-ayat lain, disebut cerita Fir'aun dengan jelas. Bagaimana Fir'aun melampau batas dia, akhirnya tertipu dengan diri dia. Dia tertipu dengan kekuatan yang dia ada, dia tertipu dengan kekuasaan dan kerajaan yang dia ada, sehingga akhirnya dia mengaku dia Tuhan. Dia terbabas, dia terlajak, dia terkeluar dari landasan jauh, sehingga kan akhirnya dia musnah. Allah Ta'ala musnahkan dia. Tertipu dia. Diberi kekuasaan, tapi dia rasa dia paling hebat. Diberi kekuatan, tapi dia rasa dia paling kuat. Akhirnya Allah musnahkan akibat daripada terbabas yang begitu teruk daripada Fir'aun laknatullah. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abu Jahal. Contoh nyata pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, macam mana jahatnya Fir'aun, begitulah jahatnya Abu Jahal.
dengan kekuasaan yang dia ada, dengan pengaruh yang dia ada, dengan ilmu kebijaksanaan yang dianugerahkan kepada dia, dia rasa dia paling hebat. Akhirnya dia lawan Nabi. Akhirnya dia tentang Nabi. Dia buat macam-macam dekat Nabi. Lalu Allah takdirkan dia meninggal dalam keadaan hina. Abu Jahal ni mati dalam keadaan hina. Walaupun dia mati bulan Ramadan. Abu Jahal ni mati bulan Ramadan. 17 Ramadan dia mati. Iaitulah di Badar. Tapi mati dalam keadaan hina dia. Yang ada kekuasaan, dia ada pengaruh, dia ada macam-macam. Tapi itu tidak mampu menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Mati dia, Abu Jahal ni mati di tangan seorang sahabat yang statusnya OKU, iaitulah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud sahabat OKU yang ketika zaman Mekah, dia di antara orang yang tak terlepas daripada deraan dan benda-benda yang orang buat kepada para sahabat. Quraisy buat macam-macam kat sahabat. Antara orang yang kena tekan Abdullah bin Mas'ud. Dia seorang pemberani. Walaupun dia ni badannya bertubuh kecil, OKU. Bila masuk Islam, dia orang yang pertama tampil di khalayak memperdengarkan bacaan Al-Quran ketika orang lain masih tak berani. Walaupun diberi peringatan oleh sahabat-sahabat lain, jangan buat macam ni, kelak kamu akan rasa binasa. Tapi kerana keterujaan dan kekuatan dalaman yang ada pada Abdullah bin Mas'ud, dia keluar dari khalayak, dia baca ayat Quran. Dia tak boleh. Akhirnya orang godam dia. Orang buat macam-macam. Dan sampailah dia berhijrah ke Madinah. Dan bila berlaku perang Badar pada bulan Ramadan tahun yang kedua hijrah, di medan Badar, orang yang bertanggungjawab membunuh Abu Jahal adalah Abdullah ibn Mas'ud. Allah dah tunjuk macam mana Abu Jahal waktu hidup ni habis. Orang takut ke dia, orang respect ke dia, orang hormat dia, orang Quraisy bagi macam-macam ke dia, sehingga kan mereka gelap dia dengan Abul Hakam, baca bapak kebijaksanaan. Tapi Allah tunjuk macam mana orang yang engkar dengannya, kekuatan, kekuasaan dan kehebatan itu tak mampu untuk mempertahankan diri dia, akhirnya mati dia dalam keadaan yang sangat hina. Walaupun dia mati itu bulan Ramadan, tapi dia mati dalam keadaan hina kerana engkarnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada 59 ayat, sekadar ringkasan, mungkin kita boleh ambil 5 pengajaran umum. 5 pengajaran umum daripada surah Ad-Dukhan. Yang pertama, dalam surah ini Allah menceritakan tentang kisah keagungan malam Al-Qadar yang dia sedikit berbeza. Tidak disebut dalam surah Al-Qadar, tapi disebut dalam surah ini. Disebut secara umum. Dalam surah Al-Qadar dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf shahr, tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu surah Al-Qadar. Tapi dalam surah ini dia cerita dengan bentuk yang lebih umum, iaitulah malam Al-Qadar itu mubarakah, malam yang ada keberkatan. Perkataan berkat ini disebut dalam surah Ad-Dukhan. Cerita tentang malam Al-Qadar adalah malam berkat dinyatakan dalam surah Ad-Dukhan. Kemudian diceritakan juga dalam surah Ad-Dukhan ini tentang malam Al-Qadar, malam yang diputuskan dan ditentukan ketetapan kepada manusia. Urusan itu urusan kami Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala cerita tentang kehebatan malam Al-Qadar yang dari satu sudut dia tidak diceritakan dalam surah Al-Qadar, tapi dinyatakan dalam surah Ad-Dukhan. Malam Al-Qadar itu disebut dalam secara umum dalam surah Al-Qadar, tapi nilai yang kata berkat dinyatakan dalam surah Ad-Dukhan. Yang kedua, benda yang boleh kita belajar dari surah Ad-Dukhan ialah apabila kita berdepan dengan musuh seperti mana yang Nabi hadapi, sampai satu peringkat Nabi minta untuk mereka berhenti banglah, berundurlah, tak payah melawanlah. Dan benda itu bukanlah satu kesalahan dan bukanlah satu keaiban. Nabi bukan mengaku kalah, tapi Nabi minta untuk apabila dah tak rasional, permintaan Quraisy ni dah tak masuk akal dah, sudahlah, pedulikanlah. Lebih kurang ayat dia macam tu. Kita boleh buka dalam surah Ad-Dukhan ayat 21.
Ya. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 21 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa illam tu'minu li fa'tazilun. Dan sekiranya kamu tidak mau juga beriman dengan kerasulanku, maka putuskanlah perhubungan kamu denganku. Yakni janganlah mengganggu aku. Maknanya Allah bagi tahu permintaan kepada musuh untuk berhenti buanglah, tak ada lawan dah, bukanlah satu kaibat apabila sampai ke peringkat dia, apabila sampai ke waktu dan masa dia. Bukan mengaku kalah, bukan Nabi kita tak buang kalah, bukan mengaku kalah. Maknanya orang-orang Quraisy dah sampai peringkat penentangan yang luar biasa. Mereka tolak dakwah Nabi ini dengan permintaan-permintaan pelik. Pada peringkat awal mereka tak terimanya. Kemudian mereka minta tu, mereka minta ni, mereka minta ni, semua diberikan. Tapi sampai satu masa mereka minta benda-benda yang sengaja nak cabar Nabi. Mereka pernah minta bulan untuk dibelah dua, dan benda tu terbukti berlaku. Tapi mereka tak beriman. Mereka minta macam-macam. Dan Nabi minta dari Allah, Allah Ta'ala turun, jadi betul. Bila bulan ni minta terbelah dua, turun. Dia kata kami tak beriman, tak beriman. Sampai satu peringkat dalam surah Al-Isra' disebut macam mana mereka minta Muhammad ciptakan sungai-sungai yang mengalir. Mekah mana ada sungai. Permintaan yang luar biasa, yang pelik-pelik, yang melampau batas. Sampai satu peringkat Allah Ta'ala kata, beritahu kat mereka, tak payah. Kalau bahasa kasar dah, saudara Habiblah, lebih kurang macam tu. Dan benda tu bukanlah satu keaiban apabila sampai ke kemuncak dia. Dakwah kena sampaikan, tapi sampai satu peringkat orang dah tak terima sampai ke tara tu dah, tidaklah menjadi satu kesalahan untuk minta berhenti buanglah. Pedulikan mereka ni. Itu yang boleh kita belajar daripada ayat 21 surah Ad-Dukhan. Kemudian dalam ayat 29 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang makhluk, iaitulah langit dan bumi. Ini makhluk Allah. Makhluk Allah ni Allah Ta'ala sebut tentang makhluk Allah ni hidup. Gambarannya hidup. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Ya. Dalam ayat 29 surah Ad-Dukhan ni, dalam ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Mereka ketika dibinasakan itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi, dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi. Ibnu Abbas ketika menguraikan ayat ni, dia sebut setiap makhluk Allah ni dia ada pintu di langit yang menurunkan rezeki pada dia. Maknanya pintu langit untuk turunkan rezeki, laluan untuk turun rezeki pada setiap hamba Allah ni ada. Apabila orang beriman dia meninggal, apabila orang beriman dia meninggal, maka pintu langit bahagian dia tu akan tertutup dan penghuni langit akan menangis bila hilang seorang beriman. Begitu juga bila dia orang beriman ni meninggal, bumi akan menangis. Tempat dia salat, tempat bumi dia akan sebut, di mana hamba Allah ni? Oh, si fulan ni, dia akan menangis. Tetapi ini tidak berlaku kepada orang yang ingkar, orang yang kafir. Bila orang kafir dia meninggal, Allah Ta'ala kata, fama bakat alaihim. Langit pun tak menangis, bumi pun tak menangis. Langit, laluan rezeki mereka pun tak menangis. Bumi tempat mereka duduk pijak pun okey dah, mati dah, tak menangis. Berbeza dengan hamba Allah yang beriman. Apabila meninggalnya orang beriman, bumi dan langit itu akan menangis. Tapi apabila meninggalnya orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, falam tabki alaihimus sama'u wal ard. Langit dan bumi tidak akan menangis. Ini riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud menguraikan ayat, Abdullah bin Abbas menguraikan ayat. Maknanya langit dan bumi ini makhluk Allah yang boleh menangis. Cuma kita tak nampak lah. Disebut oleh Allah dalam Quran, dinyatakan oleh Nabi, dihuraikan oleh para sahabat. Jadi orang beriman apabila dia meninggal, langit itu akan menangis, bumi itu akan menangis. Orang kafir, orang yang ingkar, bila meninggal, langit dan bumi tak akan menangis. Itu berlaku kepada Abu Jahal.
Bila dia meninggal di Badar, tak ada siapa peduli. Langit pun tak meratap, bumi pun tak menangis. Ini semua adalah taubih, ancaman ataupun satu bentuk penghinaan yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka yang menentang Nabi SAW. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian. Kemudian dalam ayat 49, kalau kita perhati ayat 49, pengajaran yang kita dapat, betapa ramai manusia yang terkenal, popular, ada kedudukan, dihormati, ada pangkat di dunia ni, tapi mereka akan merana dan mereka akan terhina di akhirat kelak. Ada orang yang macam tu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 49 surah Ad-Dukhan, dalam ayat 49 surah Ad-Dukhan, Zuq innaka antal azizul karim. Bila hamba Allah yang engkar, orang-orang yang engkar dengan Allah ni, dibuang ataupun dihumban masuk dalam neraka Al-Jahim, summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim, dicurahkan atas kepalanya azab siksa dari air panas yang mendidih, lalu dikata, rasalah azab siksa. Sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat dalam kalangan masyarakat. Allah Ta'ala kata, bila hamba Allah yang engkar ni masuk dalam neraka, dikenakan azab, ditimpakan azab atas azab, dan dikata pula kat mereka, zuq, rasakan. Rasa ni kalau dunia ni rasa suruh rasa benda sedap, benda baik, tapi ni kata perli. Zuq innaka antal azizul karim. Dulu hampa ni orang hebat, orang mulia, orang hormat. Hari ni rasa macam mana? Jadi ayat ni nak menunjukkan ada manusia dan ramai, betapa ramai di kalangan manusia yang dari sudut kehidupan dunianya mereka berpengaruh, mereka ada pangkat, mereka ada kehormatan, orang puji, orang puja, orang angkat, orang bagi macam-macam. Tapi akhirat kelak hilang, akhirat kelak binasa, akhirat kelak akan merana akibat daripada keingkaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya popular, terkenal, dihormati, itu bukanlah tiket untuk dia dapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa adanya tiket utama, iaitu iman pada Allah. Itu tiket paling besar untuk manusia selamat, adalah beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala peringat, ada orang yang tertipu dengan gelaran, tertipu dengan popular dia, orang hormat dia di dunia, orang sanjung dia, orang bagi macam-macam kat dia, akhirnya dia binasa. Macam Fir'aun tadi, bila orang terlalu mengagung-agungkan dia, dia rasa hebat, maka dia pun buat segala benda sampai dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam penutup ayat dari surah Ad-Dukhan ini, Allah sebut dalam ayat 59, dalam ayat 59, iaitu ayat terakhir dari surah ini, Allah Ta'ala kata, fartaqib innahum murtaqibun. Kiranya mereka tidak berbuat demikian, maka tunggulah wahai Muhammad akan kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahanmu. Bila Allah suruh Nabi bawa dakwah, bawa Quran, cerita dekat orang-orang Quraisy, kalau mereka tak mau terima juga, tak apa, tunggulah. Tunggu makna apa? Tunggu akhirat kelak. Nanti kita tahulah balasan dia. Allah Ta'ala sebut, tunggu. Nanti kamu, mereka pun tunggu apa yang akan berlaku, dan kamu pun tunggu. Maksudnya kita menunggu kemenangan dan janji Allah. Kerana kita yakin dengan janji Allah, kita yakin dan percaya dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, itu sebahagian dari bentuk ibadah. Itu sebahagian dari bentuk ibadah kita. Maknanya kita tunggu bila nak main janji Allah. Tapi bukan tunggu saja, dengan usaha, dengan doa. Macam sahabat-sahabat kita yang berlaku di Gaza, dah masuk lebih 6 bulan, 7 bulan. Kita duk baca doa qunut nazilah, ada orang dicengui. Dia kata, bila kita yakin kembali kepada ayat ni, tunggu. Menunggu saat kemenangan dan janji Allah dengan usaha kita. Usaha yang kita boleh buat doa, tapi doa itu dalam keadaan pengharapan. Itu sebahagian daripada bentuk ibadah.
Itu sebahagian daripada bentuk ibadah. Sebab tu Allah Ta'ala tutup ayat dengan memberikan peringatan pada manusia ni. Buat kerja kena buat, usaha kena ada, tapi akhirnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat dalam surah ini juga ada perkataan disebut tentang ni'mah dan na'mah. Satu ni'mah baris bawah nun, satu lagi na'mah. Apa beza ni'mah dengan na'mah? Ni'mah ni anugerah Allah. Allah Ta'ala bagi anugerah dipanggil ni'mah, nikmat. Sementara na'mah adalah selepas kita dapat anugerah, kita berada pada keadaan selepas dari dapat anugerah, dipanggil na'mah. Dipanggil na'mah dengan baris nun atas. Itu bezalah perkataan dari sudut bahasanya. Dari sudut bahasanya. Jadi dalam surah Ad-Dukhan kesimpulannya, dua figura yang digambar dalam surah ini dari sudut namanya adalah Fir'aun. Sementara cerita dari sudut selain dari Fir'aun, walaupun tak disebut dengan nama, tapi boleh kita fahami juga cerita tentang Abu Jahal. Kerana Abu Jahal ni Nabi kata Fir'aun hazil ummah. Nabi kata Fir'aun kepada umat ini Abu Jahal. Abu Jahal ni, orang Quraisy tak panggil dia Abu Jahal. Orang Quraisy dia panggil Abul Hakam, bapa kebijaksanaan, sebab dia orang cerdik. Dia orang cerdik. Ya, dia panggil tu. Tapi Nabi sebut Abu Jahal kerana dengan cerdik dia tak nampak apa itu benda yang benar. Kalau ikut logik, orang cerdik ni mudahlah nak terima kebenaran. Tapi cerdik Abu Jahal menyebabkan dia tak nampak benda mana satu jalan yang betul. Maka Nabi panggil dia Abu Jahal. Bukan cerdik ini benda. Dia bukan bodoh sampai tak tahu apa. Tapi dia orang cerdik. Cerdik yang menyebabkan cerdik dia tak dibawa kepada jalan yang betul. Dia tak nampak mana satu jalan yang benar. Waktu dia nak mati dalam perang Badar. Ya, bila dalam perang Badar ni, orang yang bersungguh-sungguh nak keluar ke medan Badar dia lah. Walaupun Badar ni bermula daripada Abu Sufyan nak selamatkan kumpulan dagang, minta bantuan dari orang Quraisy Mekah, Abu Jahal hantar bantuan. Pembesar-pembesar Mekah yang lain, termasuk Abu Lahab, sebenarnya tak suka pun untuk pergi ke Badar. Kerana mereka tahu, mereka pergi Badar ni cari penyakit. Sebab mereka tahu, Muhammad ni walaupun jumlah mereka tak banyak, tapi dia pun ada kekuatan dalaman. Kalau kita pergi juga, sekali kalah, naya, malu kita. Jadi Abu Lahab, dia cari jalan tak pergi. Ramai tak mau pergi. Termasuk Uqbah bin Abi Mu'ayyid, di antara penentang tegar Nabi, tapi dia tak mau pergi, dia tak berani. Sebab dia pernah dapat janji dari Nabi bahawa dia akan dibunuh di luar dari tanah haram. Tinggal dia pergi, dia kata boleh mati ni. Tapi Abu Jahal duk kempen, provok mereka. Tanam sungguh-sungguh, kalau siapa tak pergi bukan anak jantan. Kalau siapa tak pergi letak jawatan buang jadi orang lelaki. Lebih kurang macam tu lah. Kempen. Dan akhirnya dia pun pakat pergi. Pergi dalam keadaan takut, pergi dalam keadaan tahu kata musibah akan depan kita ni. Tapi kerana nak kena dengar cakap Abu Jahal pakat pergi. Dan berlaku betul. Bila mereka sampai di Badar, walaupun jumlah mereka 1000 orang, walaupun jumlah orang Islam hanya 300 lebih, tapi akhirnya mereka musnah. Dan Abu Jahal bila dia jatuh daripada kuda, selepas dia dipanah oleh dua orang anak muda di kalangan sahabat Nabi, orang Ansar, orang Madinah, yang bernama Muaz dan juga Muawiz, jatuh dia. Tak boleh buat apa dah. Waktu itulah Abdullah bin Mas'ud datang duduk atas dia. Bila Abdullah bin Mas'ud duduk atas dia, sebelum Abdullah bin Mas'ud nak penggal tengkuk dia, Abdullah bin Mas'ud tanya tu, apa hari ini anak kata? Anak kata apa ni hari ini? Kata Abu Jahal, waktu tu dia dah tak boleh buat apa. Biasanya orang yang tak boleh buat apa ni dia akan kata, okey, aku kalah. Tapi tak, Abu Jahal tak. Abu Jahal kata, inilah saat dan hari yang aku paling benci dengan Muhammad. Waktu tu tak boleh buat apa dah. Kau lah nak kata minta sorry lah, minta maaf lah, aku kalah. Tak, dia kata hari ini, detik ini adalah detik yang paling aku benci kat Muhammad. Kemudian Abdullah bin Mas'ud penggal dia. Benda tu direport pada Nabi SAW. Nabi kata itulah Fir'aun kepada umat ini. Sebab Abu Jahal ni jahat. Kan Fir'aun waktu nak mati dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun.
Walaupun waktu tu dah nak mati dah, tak dia terima dah taubat dia, kerana nak tenggelam dah. Dia kata, aku beriman, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhan Musa Harun. Itu Fir'aun. Tapi Abu Jahal waktu nak mati, dia kata tak, aku paling benci kat Muhammad. Maka Nabi kata, ini Fir'aun umat ini, jahat sungguh ni, jahat sungguh yang kata Abu Jahal. Akhirnya dia mati dalam keadaan binasa, tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah datangkan kisah ni untuk bagi peringatan pada kita. Jangan tertipu dengan pangkat, jangan tertipu dengan gelaran, jangan tertipu dengan kekuatan, jangan semua. Benda-benda dunia jangan kita tipu. Jadi ayat ni bukan peringatan pada Quraisy saja, dia juga peringatan kepada kita yang membacanya. Kerana Al-Quran adalah diambil dari sudut umumnya, bukan dilihat daripada latar peristiwa semata-mata. Betul, dia menjadi penyebab, peristiwa itu menjadi penyebab turunnya surah, tapi bukan bermaksud dia sekadar cerita untuk tajuk tu. Kerana Quran bukan buku cerita. Quran bukan cerita untuk peristiwa, tapi Quran buku panduan untuk kita ambil pengajaran, dan pengajaran itu untuk kita bersama. InsyaAllah mudah-mudahan dengan tadabbur secara umum, bukan tafsir, bukan apa, kita nak sebut secara umum saja berkaitan dengan surah Ad-Dukhan. Moga-moga dia memberikan peringatan yang baik pada kita dan pengajaran. Kalaulah dia benda yang berulang, anggaplah dia sebagai pengulangan, dan kalaulah benda baru, moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ke-25 bagi tuan-tuan yang menjadikan rutin lazim sehari satu juzuk, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan dah khatam pun tak ada masalah, alhamdulillah. Untuk kita ambil lebih daripada khatam, kita tadabbur sikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga ada kebaikan. Moga-moga saki-saki Ramadan ini memberikan kebaikan, keberkatan, keampunan pada kita bersama, insya-Allah. Yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tersalah, tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru waj'alna minal ladzina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.